Orang yang fitnah orang yang melakukan fitnah tak pernah berhenti, tiba-tiba nak solat hajat mengadu dengan Tuhan. Tak malu ke? Apa yang Allah larang, kamu buat. Fitnah itu Allah larang, kamu buat. Tapi bila kamu susah, kamu solat hajat, minta dengan Tuhan. UNESCO. Ada orang kata UNESCO. Naik atas lah sembang UNESCO. Kalau nak tanya engkau, UNESCO tu apa? Sebab tu dia orang ni kalau berkempen, benda yang tak wujud, benda yang sembang-sembang di luar, yang tak pernah masuk kabinet pun, tak pernah masuk parlimen pun, yang ini dia jadikan seolah-olah dah jadi dah ni. Pilihan raya tempatan PBT ni, puan-puan BT. Padahal PBT tak nak bincang pun dalam kabinet. Tak nak bincang dalam parlimen. Sama juga, pencen ni, puan-puan, habislah pencen kita. Tak pernah ada pun dalam parlimen, tak bahas pun dalam parlimen. Sama lah dengan UNESCO ni. Tak pernah bincang dalam kabinet pun, tak nak bincang dalam parlimen pun. Dengar satu dua pemimpin bercakap, mencadangkan, jadi puan-puan. Orang bodoh macam tu lah. Pantang dengar sikit melatah. Sebab apa? Sebab tak ada modal. Nak cari modal tak jumpa. Tak jumpa modal, saudara. Jenuh nak cari modal. Salah Anwar ni tak ada. Bagusnya buat PMBX ni, sebab tu saya selalu ulang. Ikan busuk bermula di kepala. Kalau kepala bagus, insya-Allah di bawah bagus. Tengok Ketua Polis Negara sekarang mendapat pujian netizen. Ketua Polis Negara Nazaruddin sekarang ini mendapat kepujian daripada netizen. Sebab apa? Dia turun akar umbi. Bila dia tengok Perdana Menteri boleh turun akar umbi, solat Jumaat di mana-mana tempat, makan kat warung-warung, pergi jumpa orang apa semua ni. Takkan dia Ketua Polis Negara dia kata, saya tak boleh sesekali tukar akar umbi. Dia turun buat lawatan mengejut ke beberapa balai. Sebab apa? Sebab dia ada kepala yang baik. Bagaimana dia cakap dengan anak buah dia. Tengok Ketua Polis Negara cakap dengan anak buah dia, dengan OCPD, dengan pegawai dia. Cakap dengan tegas. Dia bukan sekadar bercakap, dia turun ke bawah. Dia nak tengok OCPD ikut tak arahan dia. Dia tengok anak buah dia bagi perangsang kepada anak buah dia bagi semangat ke anak buah dia yang bekerja di bawah. Ini Ketua Polis Negara yang ada. Tengok Ketua Jabatan Sanjaya Yusaili tu. Kan? Bagaimana dia cakap tegas dengan anggota-anggota di bawah dia macam mana? Tentang rasuah dan sebagainya. Sebab apa? Sebelum ini tak pernah nampak kita Ketua Polis Negara yang macam itu. Yang berani cakap direct, yang berani marah pegawai bawah dengan secara terbuka. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai pemimpin yang di atas itu. Kepala itu. Sebab itulah puak-puak ini, puak-puak penyakau ni, yang bersekutu dengan penyakau ini, sedaya upaya nak jatuhkan kepala ni. Selagi kepala tu duduk atas, dia kata, kepala yang baik ini, kepala yang lawan rasuah duduk atas, kita tak boleh hidup lah. Tak boleh hidup kita. Sebab kita dah biasa hidup dengan makan benda gitu. Termasuk lebay-lebay ni pun. Susah sembang lah. Bila dia kata kenapa tak saman, kenapa tak rekod? Kamu dah pernah kena saman lah. PAS ni dah pernah kena saman. Dan PAS juga pernah menyaman orang. Dan PAS pernah tarik saman. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu sebut. Pentadbiran di bawah dia, apa yang dia buat adalah bergantung kepada cara dia, pendekatan dia, maqasid syariah. Maqasid syariah ni asas dia apa? Iaitu tentang keselamatan manusia. Keadilan, kesejahteraan kepada manusia. Itu asas dia. Dia panjang lah dia punya maqasid itu. Tapi keseluruhannya adalah menentukan keselamatan, kesejahteraan dan keadilan kepada manusia. Itu maqasid syariah. Maknanya pengutamaan itu perlu diberikan kepada yang utama. Dia panggil fiqh alawiyat. Yang selalu Datuk Seri Anwar sebut. Maknanya kalau ada 10 perkara yang Allah suruh laksanakan. 10 perkara yang Allah suruh laksanakan. Kalau kita jadi kerajaan atau pemerintah, ada 10 perkara contoh yang Allah minta laksanakan. Bukan kita kena buat 10-10 tu serentak. Buat dulu yang boleh kita buat.
Buat dulu pengutamaan. Apa pengutamaan dia? Kemaslahatan kepada rakyat, apa dia? Itu dipanggilkan fiqh alawiyat. Kalau tidak, ikut suka hati kita nak buat. Jadi kerajaannya terus tutup kedai judi. Tapi kau tak settlekan masalah air. Kau tak settlekan masalah perpanjangan raya. Kau tak settlekan masalah keperluan pendidikan. Kau tak kisah pun tentang keselamatan. Kau tak kisah pun tentang rakyat menganggur ramai. Tak boleh. Islam bukan macam itu. Utamakan dulu yang utama. Kalau kita masuk rumah pun, ya, kita masuk rumah baru, baru kahwin, pindah rumah, masuk rumah baru, menyewa rumah baru. Pertama sekali kita buat apa dia? Apakah kita masuk rumah tu beli perabot baru? Perabot itu perlu tak? Perlu. Tapi apakah itu pengutamaan kita bila kita masuk rumah baru, menyewa rumah, beli perabot baru, beli televisyen besar? Ikutlah yang utama dulu. Masuk rumah baru, sewa rumah, apa dia? Cek. Air ada tak ada? Bocor ke tidak? Tandas bocor ke tidak? Atap bocor ke tidak? Keselamatan rumah kita, pagar, grill, boleh pakai tak boleh pakai? Rosak ke tidak? Itu pengutamaan untuk jaga keselamatan rumah tangga tu. Pagar, pintu, tingkap, itu dulu buat. Atas keupayaan kita, repair tu dulu. Jangan sibuk nak beli perabot. Jangan sibuk nak beli TV besar dan sebagainya. Buat yang itu dulu. Macam itulah bila kita mentadbir negara. Apa pengutamaan dia bagi Anwar? Anwar tahu negara ini rosak kerana amalan rasuah. Ekonomi negara ini rosak kerana perasuah, penyakau. Duit kita banyak hilang kerana inilah tata kelola yang tidak baik, keterisan, rasuah. Anwar tahu itu penyakit utama. Yang pertama dia jadi kajian, dia kena buang yang ini dulu. Sebab itu hari-hari dia kalau berucap di mana sekalipun, dia selalu sebut tata kelola, rasuah. Dia selalu sebut yang itu. Sebab dia tahu ini penyakit sebenar negara kita. Bukannya budak-budak tengok konsert. Bukan anak muda yang tengok konsert yang 2-3 bulan sekali, 6 bulan sekali konsert itu. Dia tidak merasakan langsung sistem ekonomi negara. Yang menyusahkan negara bukan budak-budak muda ini, tetapi orang tua-tua yang berjawatan politik, yang memegang jawatan. Orang inilah yang menyusahkan sekarang ini. Dan sampai hari ini kita tanggung. Tak tahu mana satu pengutamaan yang perlu dibuat. Itu jadi macam Kelantan. Mana satu pengutamaan dia tak tahu apa dia nak buat bila jadi kerajaan. Sebab tu 33 tahun lebih Perintah Kelantan. Rakyat Kelantan pelik. Tak boleh selesai ke masalah ni? Masalah keperluan asas ni. Nak kata tak ada peruntukan, tiap tahun dapat peruntukan. Buat kerja madani, dapat lagi. Tambah lagi peruntukan. Kenapa tak selesai? Tak tahu mentadbir. Tak tahu mengurus. Dan rakyat Kelantan pula, majoritinya tidak tahu memilih. Pilih tengok pada zahir je. Oh, kita pilih dia wakil rakyat sebab apa? Selalu kita tengok dia kat masjid. Selalu kita tengok dia bagi kuliah. Maka kita pilihlah wakil rakyat. Seperti mana? Ustaz Syahril Long kat Kedah tu. Ustaz Syahril Long tu. Sebab apa? Sebab dia selalu bagi kuliah kat masjid. Oh, bagus. Dia kuliah bagi lawak jenaka dia. Dia pandai bagi kuliah sambil tak lawak. Maka dia sesuai lagi wakil rakyat. Pilih dia. Apa dia buat kat Kedah? London. Apa dia ucap? Tentang pembangunan ni Kedah. Letak orang popular. Oh, Syahril Long tu pasal dia popular. Dia selalu berceramah mana-mana Ustaz Syahril Long. Letak wakil rakyat. Siapa lagi popular? Nama-nama popular. Oh tu, Radhi Madin. Oh, dia bekas pemain bola kebangsaan tu. Pemain bola Kedah. Oh, Radhi Madin. Popular kan? Okey, jadi wakil rakyat. Siapa lagi? Badrul Bhatiar. Oh, popular kan? Pernah main bola kan? Kebangsaan kan? Pernah main Kedah. Oh, bagus. Dia popular. Jadi wakil rakyat. Last sekali, apa kau dapat? Kerana lantik orang popular macam itu. Di Kedah tu 2 orang pemain bola. Seorang tu esko. 1 radun. Sepatutnya tidak ada masalah bola sepak di Kedah.
Sebab dia adakan kawan dia jadi wakil rakyat. Tapi ada 2 orang pemain bola dalam pasukan Kedah bertambah teruk bola sepak Kedah. Sampai SPRM nak siasat sekarang ni. Pemain tak dibayar gaji. Kemana duit pergi? Bila SPRM siasat, apa kata Menteri Besar? Oh, SPRM siasat Persatuan Kelab Bola Sepak Kedah ni, biar dia lah kendali, dia ambil alih. Macam tu ke cara kamu meraihkan SPRM? Baru siasat, dia tak kata pun ada rasuah berlaku lagi. Dah kamu perli dia macam itu. Oh, kalau SPRM pandai sangat, nak siasat apa semua ni, biar dia ambil alih Persatuan Bola Sepak Kedah. Macam tu. Kamu Menteri Besar. Tapi bila SPM siasat pejabat dia, ada pegawai dia disiasat, tak nak pula dia kata macam tu. Oh, SPM datang pejabat saya. SPM siasat pejabat Menteri Besar. Kalau macam ni, saya letak jawatan Menteri Besar, saya minta pegawai SPM jadi Menteri Besar. Tak nak pula dia cakap macam tu. Tapi kalau Persatuan Bola Sepak Kedah, oh kamu cabar dia. Ambil Persatuan Bola Sepak Kedah. Kendalikan. Kalau pandai sangat. SPM datang ke situ bukan ajar kamu menguruskan. Dia datang situ kerana ada aduan. Nak tengok ke mana duit dia pergi. Yang kamu gelapah sangat ni pasal apa? Sampai nak perli-perli SPRM macam tu. Oh, siap-siap Persatuan Bola Sepak. Oh, macam tu kamu ambil. Macam tu ke nak layan SPRM? Saya ingat lagi sewaktu almarhum Tok Guru Nik Aziz jadi Menteri Besar Kelantan. Sewaktu dia jadi Menteri Besar Kelantan, dia selalu kata apa? Saya kerajaan di Kelantan, di bawah pimpinan dia sebagai Menteri Besar, saya membuka pintu 25 jam kepada SPRM. 25 jam saya buka pintu kepada SPRM untuk siasat kerajaan negeri. Ini zaman Tok Guru Nik Aziz. Dia mengalu-alukan, bahkan dia menawarkan sekiranya SPRM perlukan pejabat di sebelah dia. Pejabat SPRM, letak wakil SPRM situ. Saya bersedia untuk memberikannya kepada wakil SPRM untuk berada di pejabat kerajaan negeri. Macam tu sekali Tok Guru Nik Aziz mengalu-alukan. Sebab dia boleh membantu dia untuk membasmi rasuah. Tiba ke Sanusi menggelupur. Pasal apa? Pasal ada ramai pegawai kamu kena siasat. Kamu takut pasal apa? Banyak masalah tak selesai? Ataupun duit ada? Isu air ni pun berapa juta ni Kedah dapat ni. Beberapa tahun dulu pun dah dapat berapa juta lah, tak selesai. Sampai terpaksa Timbalan Menteri turun ke Kedah. Nak tolong rakyat Kedah. Tapi Sanusi ni kan kepala. Ego, sombong. Orang suruh buat kerja. Kerja kuatlah sikit. Banyak masalah di Kedah tu, kerja kuatlah sikit. Ini tak. Sibuk dengan berkaraoke 2-3 pagi. Banyak sangat masa terluang. Selalunya orang berkaraoke ni, orang yang banyak masa luang. Masa terluang dia boleh berhibur. Itu pun orang lain kalau masa terluang pun tak ada 2-3 pagi. Ada waktu-waktunya orang berkaraoke ni. Kamu tak 2-3 pagi. Tak tahulah habis pukul apa. Nak masuk pejabat besok pagi pukul apa, kita tak tahu. Tapi itulah kualiti yang ada dan itulah yang Kedah majoriti nak. Hari ini SPRM masuk kepanasan. Siasat kesatuan bola pun dah mengelupur dah. Mengelupur siapa? Kalau tidak ada penyelewengan, bereslah. Apa masalahnya? Orang masuk ni, ya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teruskan. Dengar tak? Dengar. Dengar saya cakap? Dengar. Dengar.
Apa tu, saya ni suka rujuk ayat Quran lah. Pasal Allah terangkan apa yang kamu berselisih, kita balik kepada Al-Quran. Kalau kita lihat kan dalam surah Ali Imran kan, mengenai dengan Allah perintahkan kita berdoa. Orang yang tak ikut perintah Allah, orang yang ikut perintah Allah berdoa ramai-ramai. Siapa yang Allah akan terima? Kalau kita lihat kan macam mana di PRU 15 dulu kan, kita ramai-ramai berdoa. Belah PAS berdoa, belah PH berdoa untuk dapatkan pemimpin yang bertakwa. Kalau kita rujuk ayat Ali Imran tu, ayat 161 hingga 163 tu, Allah terangkan berdoa. Siapa yang Allah akan pilih nanti? Dan kalau kita lihat, Allah memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa? Kalau kita lihat rujuk ayat tu, Allah terangkan, Allah lebih tahu siapa yang membuat kerosakan. Tapi mereka menolak. Mereka menolak bila datang Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi mereka menolak. Jadi kita tengok siapa yang Allah pilih sebenarnya. Memang ada dalam Al-Quran, dari surah Ali Imran ayat 161 hingga 163. So Allah lebih tahu siapa sebenarnya Allah nak angkat. Tapi mereka tidak, mereka menolak. Macam-macam yang mereka nak buat. Nak terbuat atap lah, buat kucak kacil lah, nak jatuhkan kerajaan. Cuba rasa malu lah, terlalu malu. Bagi saya tengok, ya Allah, aibnya mereka ni. Bagi pandangan saya lah. Sangat memalukan. Di satu pula kan, kalau kita tahu kan, orang yang buat tipuan ni, macam-macam belah orang, PAS ni, mereka banyak buat tipu. Tapi kalau kita lihat, Allah terangkan orang yang tipu ni balik kepada dia. Maksudnya apa fitnah yang dia buat tu nampak balik kepada dia. Sebenarnya dia sendiri mengaku, oh itu fitnah. Kalau kita lihat Mahathir macam mana dia tipu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia mengaku sendiri, oh sebenarnya Anwar tak buat. Tapi duk cakap lagi, duk beritahu lagi Anwar ni. Mahathir sendiri dah beritahu dia Anwar ni sebenarnya tak lakukan, tapi diangkat lagi oleh pihak-pihak PAS ni. Mereka ni kan dalam ayat Quran, sifat mereka kan betul-betul macam orang Yahudi tau. Mereka suka ikut pemimpin mereka yang berbohong, mereka suka dengar berita-berita bohong. Itu memang Allah terangkan dah dalam Al-Quran. Okey, Siti Alijah, saya nak cerangkan tentang pelantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya selalu ulang bahawa apa yang Allah aturkan ini kadang-kadang tak terfikir oleh kita apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim itu jadi Perdana Menteri. Pertamanya, kita baca balik sejarah ke belakang. Ya? Apabila Datuk Anwar Ibrahim ni ditendang, kejayaan politik dia dijatuhkan, apabila dia di saat dia hampir-hampir nak jadi Perdana Menteri. Dia dah timbalan Perdana Menteri waktu itu. Tetapi dia dijatuhkan politik dia oleh siapa? Oleh Presiden UMNO waktu itu. Iaitu siapa dia? Mahathir Mohamad. Ya? Mahathir Mohamad adalah Presiden UMNO. Dia Perdana Menteri waktu itu. Dia yang konspirasi untuk nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Dan apabila Allah atur juga, apabila Anwar jadi Perdana Menteri, siapa yang angkat dia? Presiden UMNO juga yang angkat dia. Siapa dia? Zahid Hamidi. Maknanya UMNO pernah ada sejarah, parti UMNO itu di bawah kepimpinan Mahathir, ada sejarah menjatuhkan dan mengaibkan Anwar Ibrahim. Dan UMNO jugalah mencipta sejarah, iaitu Presiden UMNO itu mengangkat Anwar Ibrahim kembali. Ini kifarah yang Allah atur, yang kita sendiri tak pernah terfikir. Saya sendiri tak pernah terfikir bahawa satu hari nanti kita akan bentuk kerajaan bersama dengan UMNO. Dan kita waktu itu ahli keadilan khususnya begitu marah dengan UMNO. Rupanya Allah nak bagi tahu, jangan marah kepada UMNO. Ramai di kalangan ahli UMNO ini yang hati mulianya. Tak semua ahli UMNO jahat. Yang jahat itu adalah pemimpin mereka. Dan Allah nak tunjukkan bahawa dalam UMNO itu ada pemimpin zalim seperti Mahathir, ada pemimpin yang jahat seperti Mahathir, dan di dalam UMNO itu ada pemimpin yang boleh menerima kita dengan terbuka. Di bawah kepimpinan Zahid, Anwar diangkat. Di bawah kepimpinan Mahathir, Anwar cuba dikebumikan dalam politik dia. Ini yang Allah atur. Sebab itu bila kita tengok, tak cukup jumlah kerajaan Pakatan Harapan. 82 je waktu itu. Nak jadi kerajaan kena ada 112. Maka UMNO mari beri sokongan Barisan Nasional 30. 82 campur 30 berapa? Ngam-ngam 112. Ini asas pembentukan kerajaan paduan. Mana aturan Allah itu cantik, tidak ada siapa pernah terfikir. Bila dah letak asas itu,
Anwar jadi Perdana Menteri, barulah datang sokongan daripada GPS, warisan, JRS dan sebagainya. Inilah ya yang Allah itu begitu cantik untuk Anwar diangkat sebagai Perdana Menteri. Ini aturan Allah yang kita tak terfikir. Dulu orang kata, orang Anwar kata, ini dah pakat dah ni. Sebenarnya sebelum PRU dulu, PS dah pakat lama dah dengan Barisan Nasional ni nak berkawan. Pakat apanya? Waktu PRU 16, kita bertanding tak sama. PS, BN, PN. Itu berlaku 3 penjuru di banyak tempat. Sebab BN bertanding sendiri. BN beritahu ahli-ahli dia, undilah kami, kata BN, kami akan bentuk kerajaan. Perdana Menteri dia siapa? Perdana Menteri dia Ismail Sabri. Ini ditawarkan oleh Barisan Nasional dalam kempen dia. PH pula bagi tahu rakyat, pilihlah kami. Kami nak bentuk kerajaan. Siapa Perdana Menteri kami? Yang kami cadangkan adalah Anwar Ibrahim. Ini tawaran PH. Dan PN bagi tahu, pilihlah kami kembali sebagai kerajaan semula untuk membentuk kerajaan dan Perdana Menterinya adalah Din Cirit. Jadi masing-masing bertanding bersendirian. Kita lawan UMNO dalam pilihan raya bukan main-main. Macam mana kita nak katakan berpakat? Sedang kita lawan dah habis-habisan. Kerusi Bagan Datuk Zahid Hamidi tu, Presiden UMNO tu. Yang lawan dia siapa? Samsul Iskandar. Samsul Iskandar ni ahli parlimen yang berada di Hantuah Jaya, bukan Hantuah Jaya. Hantuah Jaya betul, di Melaka. Dia menang mengalahkan Ali Rostam dulu di Melaka. Dia adalah apa ni orang kata macam ni lah giant killer dekat Melaka. Mengalahkan ketua di Melaka masa itu Ali Rostam. Samsul Iskandar ini, Hantuah Jaya ni. Dan akhirnya Anwar letakkan ayam tambatan kita ini, ya, giant killer kita ini untuk berdepan dengan Zahid di Bagan Datuk. Bermakna kita nak menang, kita nak kalahkan Zahid di Bagan Datuk. Bukan ada pakatan. Kita lawan sungguh-sungguh. Kalau betul lah kita ada pakatan dengan UMNO daripada awal lagi, untuk berpakat, takkanlah Anwar letak Samsul Iskandar ni orang hebat ini lawan dengan Zahid. Lebih baik dia letak saya je bertanding lawan Zahid. Dah tentu orang kata, ini bakat lah ni, nak lawan Zahid letak calon dasar siapa orang tak kenal. Tapi kita letak orang yang hebat, orang ada nama, orang ada rekod cemerlang, giant killer di Melaka, mengalahkan Ali Rostam. Kita berdepan, kita letak dia lawan dengan Zahid dan Zahid menang tipis. Mana kita lawan sungguh-sungguh. Ini memberi hujah mengatakan kepada orang, mengatakan pakatan tak ada sebelum itu. Kita tak berpakat pun. Masing-masing semua nak bentuk kerajaan sendiri. PH nak bentuk kerajaan sendiri, BN nak bentuk kerajaan sendiri, PN pun nak bentuk kerajaan sendiri. Tetapi Allah takdirkan lain daripada apa yang kita rancang. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan kamu merancang, Allah juga merancang. Dan sebaik-baik perancangan itu adalah Allah SWT. Dia rancang cantik. Dia rancang cantik. Agung panggil PH, Agung panggil PN. Agung kata PH lebih banyak daripada PN. Maka kau berunding dengan PN. Kalau berunding dah jadi dah kerajaan yang cukup mantap. Kita ada 82 waktu itu. Kan? PH campur dengan PN 74. Dah mantap dah kerajaan. Dan waktu itu Barisan Nasional, UMNO membuat keputusan apa? Melalui kenyataan yang dikeluarkan oleh Timbalan Presiden UMNO, dia kata kami UMNO bersedia untuk jadi pembangkang. Silalah PH dengan PN bentuk kerajaan. UMNO memberi ruang. UMNO kata PH dengan PN buatlah kerajaan. Kami akui kelemahan dan kekalahan kami. Kami hanya tak ada 30 kerusi. Kami bersedia untuk jadi pembangkang. Ini kata UMNO, Barisan Nasional. Dia dah bersedia dah jadi pembangkang. Sila PH dengan PN. Tetapi Din Cirit ini ego dan sombong. Sebab nama dia tidak dinamakan sebagai Perdana Menteri. Cuba kalau Agung kata, okey, PH campur dengan PN, Perdana Menteri dia kita bagi baliklah pada Muhyiddin. Confirm dia nak.